ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambung pengajian dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab seterusnya, bab kelima, bab ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke surat 39. Ke surat 39. Hadis 37. Qatadah rahimahullah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal lam yablugh dhalik, innama kana syaiban fi sudghai, walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna'i wal katam. Maksudnya, kata Qatadah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambutnya? Khadaba ni celup. Kalau warna jadi macam zaman kita pula, color rambut. Jadi pegang jadi apa? Celup. Khadaba ni celup. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan, ini mencelup rambutnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, beliau tidak pernah melakukannya, meskipun sudah ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipisnya. Pelipis ni lah apa ni? Saya apa? Tepi ni bang pelipis lah, antara mata dengan telinga. Jadi ucapan ataupun keterangan Anas radhiyallahu anhu ini bukanlah menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah langsung mencelup rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ucapan Anas ini menjelaskan bahawa rambut uban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sedikit, tidak sampai perlu dicelup. Kerana kita akan jumpa dalam bab yang ke-6 akan datang ini, kita akan jumpa Rasulullah SAW mencelup ubannya. Tetapi kenyataan Anas ini menjelaskan mengenai kebanyakan masa Nabi SAW tidak mencelup. Bukan bermakna Rasulullah SAW tidak mencelup langsung, bukan. Ini Anas menceritakan dalam keadaan rambut Nabi SAW yang uban tidak banyak. Jadi Anas menjelaskan bahawa Rasulullah SAW tidak mencelupnya, ini pada kebanyakan masa. Tapi ada kalanya Rasulullah SAW mencelup. Jadi kita akan lihat mengenai perkara ini dalam bab akan datang, bab ke-6. Kita akan jamak ataupun himpun dua riwayat ini dan kita akan tengok di sana.
Jadi penyataan ataupun perkhabaran dari Anas ini bukan bermakna penafian langsung Rasulullah SAW tidak mencelup uban. Tapi Anas nak menjelaskan uban Nabi SAW itu sedikit, tidak sampai perlu dicelup. Dalam keadaan Nabi SAW pernah mencelup. Jadi dalam riwayat ini Anas radhiyallahu anhu menjelaskan ada beberapa helai uban Nabi SAW di pelipis. Tak banyak, ada sedikit uban di pelipis. Namun begitu, kata Anas radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarna mencelup. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mencelup rambutnya dengan inai dan katam. Inai dan katam. Katam ni pun dia tumbuhan ke? Cuma inai ni color ni kuning kemerah-merahan tu. Kuning kemerah-merahan. Ataupun kita sebut jingga. Bukan buku jingga. Buku jingga orang takut pula buku jingga. Inai yang biasa tu. Adapun katam ini dia warna kuning. Dia warna kuning. Itu katam. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis pun ada, boleh digunakan za'faran, kuma-kuma. Okey ya. Jadi ini antara dua bahan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mencelup rambut yang uban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inai dan juga katam. Katam, dua jenis tumbuhan. Inai kita tahulah inai ya. Haji Maya ada berinai, majlis berinai kahwin dulu dah? Tak ada? Tak ada? Siapa yang berinai kahwin? Majlis berinai? Ada majlis berinai? Macam mana? Berinai mana ikut Hindu? Berinai itu Melayu. Orang Siam. Okey ya. Direkodkan ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga. At-Tirmizi tambah 80. At-Tirmizi, Al-Bukhari, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. An-Nasa'i. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh At-Tirmizi menerima hadis ini dari Muhammad bin Bashar S2 Bashar daripada Abu Daud, daripada Hammam yang bersumber dari Qatadah rahimahullah. Qatadah ni dia murid Anas radhiyallahu. Jadi hadis ini menjelaskan, ataupun perkhabaran Anas ini menjelaskan bahawa uban Nabi SAW sedikit, iaitu pada pelipis. Dan hadis seterusnya, hadis 38. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Maksudnya, aku hanya menemukan 14 helai uban ataupun di rambut tu kepala, di rambut ini kepala dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau kita terjemah harfiahnya, aku tidak menghitung di kepala Rasulullah SAW dan janggutnya kecuali 14 helai uban. Itu kalau terjemahan ikut harfiah. Ini dia terjemah umum gitu. Aku hanya menemukan 14 helai uban di rambut tu kepala dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Perkhabaran Anas ini merupakan jumlah angka yang spesifik, dan dalam riwayatnya lah yang paling sedikitnya 14 ini paling sedikit disebut, 14 helai. Jadi riwayat ini Anas radhiyallahu anhu menjelaskan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 14 helai ini pada kepala dan janggut. Yang tadi pada pelipis. Yang ni pada kepala dan janggut. Di mana kalau kita tengok dalam riwayat lain, riwayat Muslim dan An-Nasa'i, Anas radhiyallahu anhu menceritakan ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innama kana syamatu indal anfaqati yasira. Ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terletak di al-anfaqah, sedikit di al-anfaqah. Al-anfaqah ni antara bibir bawah dengan dagu. Ini dipanggil al-anfaqah bahasa Arab. Bibir bawah dengan dagu. Jadi janggut Nabi SAW yang putih tu sekitar sini, yang pada janggut, yang pada janggut di sini. Oh, Haji Zaidi di sini tengah. Alhamdulillah, malam ni kena belanja teh tarik. Alhamdulillah. Haji Ma'ai uban semua, alhamdulillah. Jadi malam ni Haji Zaidi kena belanja teh tarik takwa. InsyaAllah. Diam je, nampak macam tak nak belanja je malam ni. Jadi Anas memperincikan tempat duduk uban Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam riwayat Muslim dan An-Nasa'i, yang pada janggut tu di al-anfaqah. Anfaqah ni tadi lah yang saya sebut, antara bibir bawah dengan dagu. Mana di sini? Bukan sini. Ini bukan janggut, ini dia panggil apa ni? Saigo. Saigo. Oh, di antara janggut ni misal saigo ni mah. Allahuakbar. Ini yang ada Hel Amir dulu. Dia tahun 70-an tu Hel Amir. Dia penyanyi Hel Amir tu. Dia seorang ada sini, hebat Hel Amir tu. Apa saigo? Ya, go tu tahu lah, kambing sai tu apa lah. Ni yang kecil bawah ni dia panggil apa dia? Allahuakbar. Kumis sini yang bawah ni kan. Ingat tu Hel Amir tahu? Hel Amir. Dia buat warak semua. Hel Amir kan dia ada yang panjang sini. Haji Abu mungkin tahu. Dipanggil apa ni? Tak tahu lah. Cikgu-cikgu pencen pun tak ada sini. Tak tanya. Okey lah. Jadi di sini okey. Kemudian apa ni? Yang tadilah wa fi sudghaini yasira, sedikit di pelipis, wa fi ra'si ayasira, dan pada kepala, dan sedikit pada kepala. Pada kepala dia akan dijelaskan dalam riwayat yang akan datang di mana letaknya rambut uban Nabi SAW pada kepala. Pada kepala dalam riwayat akan datang kita akan baca insya-Allah. Jadi sekarang ni kita dah tahu sedikit di pelipis, sedikit di janggut dekat dagu ni, al-anfaqah tadi. Dan sekarang tinggal yang pada sedikit pada kepala, tempat mana? Pada kepala. Direkodkan yang hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi, At-Tirmizi dan juga Ahmad. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan yang ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dari Ishaq
bin Mansur dan Yahya bin Musa. Tirmizi meriwayat atau menerima hadis ini dari dua orang, iaitu Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa daripada Abdul Razzaq daripada Thabit yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Hadis 39. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhun ru'ya minhu syai'." Maksudnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak di rambutnya, rambut tu kepala, kepala, rambut tu maksudnya kepala, ra's, kana idza dahana ra'sa, ini di kepalanya sallallahu alaihi wasallam, ubannya tidak kelihatan, ubannya tidak kelihatan, ada berkilat minyak tu lah. Ini nak menggambarkan sedikit uban, sedikit uban bila letak di kepala tu tak kelihatan uban kerana di apa ni, berkilat, ditutupi oleh minyak. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memakai minyak di rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban. Sedikit uban. Ini sedikit uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direkodkan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Muslim dan At-Tirmizi itu, Muslim dan An-Nasai. Sekali macam-macam orang tutup uban lah. Zaman kita ni orang tutup uban, kala hitam apa semua, tutup uban. Kalau artis dia tutup uban, tak tutup uban, penuhnya rambut uban ni. Allah, nampak tua kalau uban, kononnya lah. Tak mengancam ke uban ni. Dia orang lelaki kalau uban mengancam lah. Tak macam lah. Tak macam orang perempuan kalau uban tua lah. Uban, orang lelaki kalau uban mengancam. Betul. Betul je mana ya? Betul. Tak tahu, orang rumah tu datang kan? Kau baca pun jawab tak tahu. Haji Ma'ayah tak berani. Tak apalah. Ya. Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan yakni Imam At-Tirmizi menerima hadis ini dari Muhammad bin Al-Musanna, 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 daripada Abu Dawud At-Tayalisi, daripada Syu'bah yang bersumber daripada Simak bin Harb. Simak bin Harb ini menerima hadis ini daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Seterusnya hadis 40, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, innama kana syaibu, bagi depan, kana syaibu Rasulillah, lam bagi bawah, Rasulillahi, ha bagi bawah pada lafzul jalalah tu, pada lafaz atau kalimah Allah tu, ha kena bagi bawah. Innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan. Ta marbutah tu bagi tanwin atas. Sya'ratan bayda. Maksudnya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lebih kurang 20 helai. Ini disebut secara jumlah yang apa ni? Yang apa kita sebut secara lebih kurang, sudah jangkaan lebih kurangnya 20 helai. Dan memang itulah cara jangkaan pun yang disebut oleh Anas sendiri dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Anas menyebut waqubidha, Rasulullah SAW diwafatkan, walaysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, di mana Rasulullah SAW diwafatkan, tidak ada uban di kepala dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lebih daripada 20 lain. Itu apa ni, angka umum. Atau Anas sendiri pun menyebut begitu.
semasa hari Rasulullah SAW diwafatkan. Tak lebih daripada 20 helai. Kemudian Anas spesifikkan dalam hadis 38 tadi 14 helai. 14 helai. Okey ya. Direkodkan oleh yang diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, 80 At-Tirmizi dari Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah pun ada disebut 17, 20 betul. Dari riwayat Ibnu Majah ada disebut 17, 20, tapi tak melampaui 20 lah. Tak melampaui 20 dalam banyak riwayat. Dilaporkan yang hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dari Muhammad bin Umar bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi, daripada Yahya bin Adam, daripada Syarik, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi' yang bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Biodata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 73 atau 74 Hijrah. 73. Dia Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Hajar menguatkan 73 Hijrah. Beliau banyak merekod yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di antara sahabat-sahabat yang masyhur dengan ilmu. Grup Abdullah bin Umar ni dipanggil grup Abadilah. Abadilah ni sahabat-sahabat yang bernama Abdullah yang pandai dalam urusan agama. Abdullah bin Umar ni, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada beberapa Abdullah dipanggil grup Abadilah yang Allah beri kepandaian kepada mereka dalam agama. Salah seorang Abadilah ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat yang sangat kuat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, dia musafir di situ Rasulullah berhenti tidur, di situ dia berhenti tidur. Di situ Rasulullah buang air pun di situ dia pergi buang air. Abdullah bin Umar. Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW itu yang dibuat. Itu Abdullah bin Umar. Dia betul-betul akan ambil tempat Rasulullah SAW duduk ke, berhenti ke, rehat dalam Sahih Al-Bukhari. Okey ya. Di dalam riwayat ni lebih kurang 20 helai. 20 helai disebut secara dalam jumlah yang secara apa ni? Ada 41. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad syibta. Qala syayyabatni Hudun wa al-waqi'ah wa al-mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah berubat. Jadi hadis ini nak menjelaskan Rasulullah SAW ditumbuhi oleh ubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, ubanku ini, tumbuh uban aku ini disebabkan oleh surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Tumbuhnya uban kepala aku ni kerana beberapa surah. Masa dia mendatangkan rasa gerun, rasa takut pada Nabi SAW. Surah Hud, Allah sebut kisah umat-umat terdahulu. Ini keingkaran umat-umat terdahulu. Ya Allah sebut kisah Nabi Nuh apa semua dalam surah Hud. Menyebabkan mereka ni azab oleh Allah SWT. Dia mendatangkan ketakutan dan kegerunan kepada Nabi Muhammad SAW. Tumbuh uban. Juga surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Surah-surah tersebut menjelaskan kedahsyatan hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat. Dia mendatangkan rasa takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir. Dia menceritakan kedahsyatan hari
kiamat. Timbul perasaan takut, guru kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan tumbuh ubat. Allah Akbar. Jadi hadis ini nak menjelaskan mengenai Rasulullah SAW ubat, tumbuh ubat, dan sebab mengapa tumbuhnya ubat. Jadi ini menunjukkan kita ni, kalau kita fikir benda kita takut, gerun, kita muka yang menyebabkan hari kiamat tu, selain usia lah, selain faktor usia, dia boleh menyebabkan tumbuh ubat. Tapi orang banyak hutang pun tumbuh ubat juga kat sini ya. Risau. Risau. Risau apa tu? Alung datang ke apa? Alung ke apa? Okey ya. Okey ya. Keterangan direkodkan oleh At-Tirmizi 80. Keterangan hadis ini betul sahih. Dilaporkan yakni At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi menerima hadis ini dari Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala daripada Muawiyah bin Hisham, daripada Syaiban, daripada Abu Ishaq, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis 42, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu melaporkan para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, qad syibta." Qala, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, yakni menjawab, ubanku ini disebabkan oleh surah Hud dan yang sama jenis dengannya. Sama jenis dengannya, yakni tadilah, iaitu surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba' dan At-Takwir tadi. Hadis 41 tadi ya. Direkodkan oleh At-Tirmizi 80 ya, At-Tirmizi. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh At-Tirmizi menerima hadis ini dari Sufyan bin Waqi', daripada Muhammad bin, bukan Bashar tu, Bishr. Bashira, Bishr. Bagi bawah, Bishr. Itu jadi Bashar apa? Bishr. Bashira, Bishr. Muhammad bin Bishr, bukan Bashar. Bishr. Daripada Ali bin Saleh, daripada Abu Ishaq, yang bersumber daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Biodata Abu Juhaifah adalah Wahab apa tu? As-Sawa. Bukan As-Sawa tu, Wahab As-Suwa'i sebetulnya. Kalau Sawa tu Sawa'ah tu moyang dia, Sawa'ah tu moyang dia. Kalau nisbah pada moyang dia, As-Suwa'i. Wahab As-Suwa'i. Bin Amir bin So'so'ah. Bin So'so'ah. Dengan So'so'ah. Kufi, Al-Kufi ini dinisbah kepada Kufah di Iraq. Kerana beliau menetap di sana, pergi menetap di sana. Wahab As-Suwa'i. Haji Wahab mana? Al-Mugrismilai. Al-Wahabi. Aduh, kedembel betul Haji Wahab. Okey ya, tak apalah, orang Jawa dengar. Al-Kufi. Beliau merupakan seorang sahabat yang masyhur, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Menurut Az-Zahabi, ini Imam Az-Zahabi, Imam Syamsuddin Az-Zahabi, beliau merupakan salah seorang daripada murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Az-Zahabi, beliau adalah perawi yang kuat hafalannya dan dapat dipercayai. Beliau meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah.
Ada 43. Abu Rimsah, Ramimsah ta marbutah, Rimsah. Abu Rimsah At-Taimi berkata radhiyallahu anhu, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnul li qal fa uritu faqultu lamma ra'aitu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani wa lahu sya'run qad alahu, bukan asyadibu tu, asyaibu, zal tu betul, asyaibu, shin ya ba, zal tu betul, asyaibu, qad alahu syaibu, zal tu betul, asyaibu potong zal tu, qad alahu syaibu, dia silap cetak tu dia. Wa syaibu ahmar. Dia sebenarnya hadis ni hadis 43 ni kita akan jelas pada hadis 45 lah akan datang. Saya baca dulu. Masa hadis 45 akan datang, dia akan menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup rambut. Kata Abu Rimsah radhiyallahu anhu, aku pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku. Tambah lepas anakku, tambah maka aku menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bawa anak untuk memperkenalkan kepada anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada anakku, inilah Nabi Allah, selawat dan salam ke atasnya. Ini Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai tambah dua pakaian, dua helai pakaian, tambah dua helai. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai pakaian berwarna hijau. Tak ada pakai hijau lah ni. Hijau cair-cair je. Jadi dia hitam. Pendekar. Pawang. Pawang boleh tahan lah. Jangan syiah sudah. Untuk pawang boleh tahan lah, kita pun syiah. Bukan dia? Ya? Pawang boleh tak syiah. Dua helai pakaian berwarna hijau. Baju dan kain Nabi SAW berwarna hijau. Rambutnya sallallahu alaihi wasallam sudah beruban. Jadi hukum nak diambil Islam sudah beruban, dan ubannya berwarna merah. Yang berwarna merah ni lah yang akan kita sebut dalam bab akan datang. Jadi warna merah tu saya tak sebut lagi, kita sebut dalam bab akan datang. Jadi hukum yang nak diambil di sini sudah beruban. Direkodkan oleh At-Tirmizi, At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasai. Jadi selain putih, Rasulullah SAW juga pakai berwarna hijau sebelum tu merah. Kita baca selain daripada putih. Dan kain ihram Nabi SAW ada yang berwarna hijau. Ada sahabat yang pergi haji bawa berdaya hijau pun ada. Sahabat si Gombok. Kita tahu haji marah tu, bawa tahu. Ada si Gombok ni masih hidup lagi kat si Gombok. Dia bawa berdaya hijau. Hijau putih dekat Melontar. Kita buat haji marah. Dia kata saya bawa ni, kau mudah nak. Aku hilang dekat berdaya tu tahu, hijau putih. Dia bawa ni lipat tu, dia cerita kat saya. Bukan dengan cerita kan, dia sendiri cerita kat saya.
Alah kampung Haji Marah kat saya. Saya bawa. Kita mudah nak pergi melontar, bukan macam jamrah sekarang, jamrah dulu. Oh, kedai bem tu. Orang Kelantan. Kedai bem tu. Jadi dia nampak aja nak marah kan? Dari jauh mudah nak nampak melontar. Ya. Jadi uban berwarna merah tu kita akan terang dalam bab akan datang. Direkodkan oleh At-Tirmizi, At-Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasai. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan yang Imam At-Tirmizi menerima hadis ini dari Ali bin Hujur, daripada Shu'aib bin Safwan, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Iyad tambah bin, dia tertinggal bin, Iyad bin Laqut, Iyad bin dia tertinggal bin, Iyad bin Laqut al-Ajli, yang bersumber daripada Abu Rimsah At-Taimi radhiyallahu anhu. Biodata Abu Rimsah At-Taimi radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat perselisihan pada nama panggilannya. Ada yang menyebut Rifa'ah, ada juga yang menyebut Khayyab, dan berbagai nama lagi. Ada berbagai nama yang apa ni, yang disebut untuk Abu Rimsah. Tapi yang masyhur itulah dia, Abu Rimsah Taimi radhiyallahu anhu. Ada 44. Simak bin Harb rahimahullah merekodkan, yang meriwayatkan pertanyaan seseorang kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah syai'. Fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriq ra'sihi idza dahana warahunna duhu. Maksudnya pertanyaan yang dikemukakan kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, adakah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai uban? Di sini perincian kepada rambut uban di kepala. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menjawab, di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada uban kecuali beberapa helai di belahan rambutnya. Rambut itulah kepala, belahan kepala. Jadi uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di belahan tengah tu, yang tertutup minyak, yang ada kita baca tadi lah. Apabila beliau memakai, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak, beliau dah kilat tak nampak sangat uban. Jadi di sini perincian tentang kedudukan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepala. Jadi sekarang kita dah baca hadis riwayat ini, bahawa uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekitar 14 helai itu, tak sampai 20 helai, dipelipis, sedikit di kepala pada belahan tengah, dan sedikit pada al-anfaqah tadi, iaitu antara bibir bawah dengan dagu. 14 helai. Minyak zaitun pun boleh. Minyak zaitun pun boleh. Minyak dalam, kalau kita tengok dalam riwayat apa tu, disebut minyak zaitun kulu zait wadahinu bih fa'innaha min syajaratin mubarakah. Minumlah minyak, ini minyak zaitun, wadahinu bih, wadahinu ini sapu pada kepala, pada badan. Kerana minyak zaitun ini dari pokok yang banyak berkat, banyak manfaat. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Apa nak beli minyak zaitun tu, beli yang extra virgin. Extra virgin itu perahan pertama, yang paling baik.
Yang lain dia butu dia apa ni, kurang sikit. Dan Rasulullah SAW suruh minum minyak zaitun. Kulu zait, minum minyak zaitun. Wadahinu bi, sapu pada rambut ataupun pada badan. Tapi kita sapu tencur. Tencur ke apa? Tencur lah. Zaman dulu tencur lah. Ada lagi tencur? Ada lagi ke? Ya? Jemaah ada pakai tencur? Tak ada? Dulu pakai minyak apa? Minyak zam-zam. Dulu ada zam-zam kan? Saya ingat masa saya budak pula minyak zam-zam. Pergi sekolah, kilat rambut. Minyak zam-zam. Ada dulu kan? Minyak zam-zam. Allah sedih hidup zaman dulu. Betul. Ingat minyak zam-zam? Ada lagi ke? Satu lagi minyak yang botol kecil tu. Warna hijau tak minyak dia tu? Fatimah, Haji Mai kata minyak hijau. Haji Mai dah kena pukul. Betul. Dia ada yang warna hijau juga tu, yang botol kecil tu. Apa minyak apa? Allah Akbar. Minyak kapur? Bukan kelapa, yang warna hijau tu. Yang dia balut dengan plastik cantik tu, botol kecil. Minyak kelapa? Warna hijau. Warna hijau. Wallahu a'lam. Okey ya. Jadi di sini kita lihat apa ni, kedudukan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit itu pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan yakni Imam At-Tirmizi menerima hadis ini dari Ahmad bin Mani' daripada Suraish bin Nu'man, daripada Hammad bin Salamah, yang semua daripada Simak bin Harb menerimanya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jadi itulah hadis-hadis yang menjelaskan mengenai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terletak pada 3 tempat, sekitar 14 helai yang dispesifikkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi saya nak tambah sikit mengenai uban ni. Kalau kita tak beri perhatian ataupun tak belajar mengenai uban ni, maka ramai orang tak suka lah uban. Ramai tak suka lah pasal uban. Dia sebut uban, dia tanda tua. Tak tahu orang perempuan juga takut kalau uban. Orang perempuan dia takut uban dengan apa? Garis-garis halus bawah mata ke apa tu. Ada saya tengok iklan dalam TV tu. Apa? Iklan apa tu? SK2 apa tu? Ada iklan dalam TV tu. Garis ke apa iklan apa tu yang tu seven apa tu? Oleh seven. Ada di rumah. Dia orang perempuan dia juga takut. Dia sebenarnya uban ni, saya nak sebut 2 perkara sebagai tambahan. Uban ni kita ditegah mencabut. Kita ditegah makruh mencabut uban, yakni pada kepala dan janggut. Dia berdasarkan apa yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Kata Anas, yukrahu ayyantifa ar-rajulu sya'ratal bayda'a min ra'sihi wa lihyatihi. Makruh, dimakruhkan seseorang mencabut uban pada rambut, pada kepala dan pada janggut. Yang dimakruh. Jadi hukumnya makruh. Ini kerana uban ini dia ada keutamaan. Uban ni ada keutamaan. Dia ada 4 keutamaan uban ni dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Dawud dan lain-lain ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifi syai', jangan kamu mencabut uban. Itu datang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mencabut uban. Tegahan. Tegahan, nahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makruh cabut. Kerana fa'innahu, kerana uban ni yang pertama, fa'innahu nurul muslim. Kerana uban inilah cahaya kepada orang Islam. Dia cahaya orang Islam. Uban ni cahaya orang Islam. Cahaya di sini
kalau kita refer kepada riwayat Tirmizi, cahaya di sini ialah kanat lahu nuran yaumal qiyamah, iaitu cahaya pada hari kiamat. Cahaya pada hari kiamat, yakni cahaya orang Islam, yakni pada hari kiamat. Jadi riwayat Tirmizi, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat, uban. Bagaimana cahaya pada hari kiamat ni? Cahaya pada hari kiamat ni dengan dua maksud, dengan dua makna. Yang pertama, maksud pertama, cahaya ketika kegelapan dan kepayahan di padang mahsyar. Itu maksud pertama. Maksud kedua, cahaya pada hari kiamat ialah seseorang bila tumbuh uban, dia merasakan diri dia telah tua, lalu dia buat amal soleh. Dia buat amal soleh, buat kebajikan, buat ketaatan. Lalu amalan soleh tersebut yang dilakukan tu menjadi cahaya semasa dia meniti titian as-sirat. Meniti titian as-sirat menuju ke syurga, yang di bawah dia tu neraka, yang disebut oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahaya mereka terpancar di hadapan dan sebelah kanan. Ini cahaya keimanan dan rasulnya. Jadi maksud cahaya orang Islam adalah cahaya pada hari kiamat. Yang dua maksud tadi, itu cahaya semasa kegelapan di padang mahsyar, atau cahaya semasa meniti titian as-sirat yang disebut dalam surah At-Tahrim ayat 8. Itu yang pertama. Itu keutamaan pertama uban. Sebab tu jangan cabut, makruh. Keutamaan kedua, kataballahu lahu biha hasanah. Kelebihan kedua, Allah tulis bagi setiap helai uban tu satu kebaikan, pahala. Selai uban pada kepala ataupun pada janggut, satu pahala. Satu helai uban, satu pahala, satu kebaikan. Jadi kalau kita cabut uban, mana kita cabut pahala? Kepala dengan janggut je. Kepala dengan janggut. Misal tak masuk lah. Jadi kalau ada bulu dada uban, nak cabut tak? Tak ada masuk ni. Bulu kaki tak apa. Bulu peti hitam lagi, bulu peti juga hitam lagi. Okey. Selai uban di kepala dan janggut. Selai uban satu pahala. Yang ketiga, warafa'ahu biha darajah. Yang ketiga, satu helai uban ni diangkat satu darjat. Darjat ni pangkat kita di sisi Allah. Maka lagi banyak uban lagi bagus. Lagi banyak uban lagi bagus. Dan yang keempat, wa hatta anhu biha khati'ah. Yang keempat, satu helai uban dihapus satu kesalahan, satu dosa. Satu helai uban, satu dihapus satu dosa. Ada riwayat Ahmad, Daud, jadi itu keutamaan uban. 4 keutamaan uban. Jadi orang perempuan dan uban tak masalah lah. Alhamdulillah, tak payah takut lah tua berapa ke. Kata nanti suami kahwin lain, bagi dia kahwin je. Apa tu bagi kahwin. Saya dah dapat nombor uban, alhamdulillah. Dah dapat nombor uban cahaya pada hari kiamat. Dapat pahala, angkat darjat di sisi Allah, hapus dosa. Setuju? Muslimat setuju? Ya, setuju. Setuju semua, alhamdulillah. Haji Wahab setuju. Dia setuju angguk. Kak Umi angguk itu betul Kak Umi setuju. Setuju. Lepas tu saya dengar cerita baru ni Haji Wahab tunang. Hari apa? Minggu lepas tak datang Haji Wahab tunang tu. Hari Jumaat lepas dia tak datang. Betul Haji Wahab? Amin, betul. Saya rasa tidur di luar ni. Haji dia pergi survey orang lain tengok. Okey. Itu 4 kelebihan uban. 4 kelebihan. Jadi makruh cabut. Satu benda yang kedua, yang terakhir saya nak sebut mengenai uban ni,
kita ditegah menghitamkan rambut uban. Sama ada mencelup dengan inai ke. Inai hitam ini sebenarnya dia tak ada inai hitam ni. Dia cuma dicampur bahan kimia jadi hitam. Biasa inai hitam ni dari India. Dia tak ada inai hitam ni sebenarnya. Dia campur chemical menyebabkan jadi hitam. Inai ni warna dia tu lah, kuning ke merah-merah kan tu. Ada pokok warna hitam ke. Jadi hukumnya haram. Dalil dia adalah hadis riwayat Ahmad, Muslim, ramai riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Iaitu semasa hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW menawan Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Dibawa Abu Quhafah. Abu Quhafah ni ayah Abu Bakar. Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Quhafah ni dia lewat masuk Islam semasa hari pembukaan kota Mekah. Anak belum masuk Islam. Waktu baru ayah lewat Abu Quhafah masuk Islam. Dan kepala dan janggut Abu Quhafah ni putih macam kapas. Putih macam kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bawa Abu Quhafah ni kepada isteri dia, ghayyiru hadha bisyai', tukarkan ni uban pada kepala dan janggut ni dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Tukarkan uban ni dengan sesuatu. Tapi Rasulullah SAW bersabda, wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hukum wajtanibus sawad. Wajtanibu tu lah tegahan, jauhi warna hitam. Imam An-Nawawi mengambil hukum haram. Mencelup rambut yang uban dengan warna hitam, rambut kepala dan juga janggut. Itu hukum yang diambil oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan juga dalam Al-Majmu'. Dia haram. Ini arti-arti ramai lah color rambut hitam. Dia buat perkara haram. Jadi uban ni satu kebaikan. Alhamdulillah. Haji Ma'il janggut dah semua putih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dia semua. Haji dia botak. Minggu lepas dia kata dia botak. Allah alam. Boleh. Tunggu balik. Allah alam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kebaikan kita dunia dan akhirat, dan sentiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.